Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan tazkirah kita di dalam hikayatun fiqhiyatun mukhtarah. Hikayat ataupun kisah-kisah cerita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh diambil pengajarannya dari sudut fiqh. Kisah fiqh. Maknanya kita dengar cerita dan kita juga belajar hukum. Perbincangan kisah kita pada kali ini iaitulah kisah yang ke-8, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima aduan daripada masyarakat di Madinah, hujan tak turun, kemarau lama panjang yang menyebabkan mereka telah kekeringan bekalan air, dan hayawan-hayawan juga tidak mendapat makanan, rumput yang hijau yang subur. Kisah ini diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat Aisyah, syakkan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matari. Kita belajar lafaz hadis itu menarik. Orang ramai datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quhut bermakna ihtibasul matar, makna hujan tak turun. Lama dah hujan tak turun ni. Maknanya keringlah. Bila tak ada hujan, keringlah kita kan. Lebih-lebih lagi negara Madinah tu tidak banyak, tidak ada sungai dia. Ada perigi, telaga adalah. Fa'amara bimimbarin fawudi'a lahu fil musalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat minta bawa mimbar dia pergi letak di musalla. Di mana ke musalla? Musalla ni kalau kita pergi ke Madinah sekarang, tuan-tuan cari Masjid Al-Ghamamah ataupun Masjid Musalla. Dalam buku Madinah yang saya tulis ini ada tajuk dia masjid-masjid bersejarah di Madinah, di bawah tajuk Masjid Al-Musalla ataupun dinama Masjid Al-Ghamamah. Ini dalam kitab ni ada. Wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fih. Nabi kita janji suatu hari kita akan berkumpul di sana. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Nabi kita keluar ketika telah jelaslah naik matahari. Mana matahari dah naik dah, lepas waktu syuruk. Nabi kita pergi ke musalla, fa qa'ada 'alal mimbari. Nabi kita duduk di atas mimbar dia. Mimbar dia ada 3 tangga. Kecil dia angkat. Fakabbara wa hamidallaha azza wa jalla thumma qala innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matari an ibani zamanikum ankum. Kamu telah mengadu bahawa kering, negeri kamu sudah kering dan hujan tidak turun pada musim dia. Patutnya sekarang ni, musim ni sudah turun hujan tapi tak turun. Wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu. Allah SWT telah perintahkan kamu supaya berdoa minta hujan. Ini yang kita wa wa'adakum an yastajiba lakum. Allah Taala janji untuk menerima, memperkenankan permohonan kita. Ini dipanggil janji Allah Taala kepada kita. Siapa dia minta, Allah Taala akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Mu minta aku perkenankan. Itu apa dia? Janji Allah Azza wa Jalla.
Thumma qala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah. Yaf'alu ma yurid. Jadi Nabi kita mula dengan doa dia tu dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi ingatlah kalau kita nak doa, kita kena mula dengan apa? Dengan memuji memuja Allah Azza wa Jalla, kan? Memuja Allah Azza wa Jalla, kita kena mula di situ. Jadi kita kena, itu dia panggil permulaan doa kita. Kemudian sampai kepada la ilaha illallah, Nabi kita berdoa. Tengok doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa dia kata? Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta. Ini kita pun kalau kita nak minta hujan, kita kena doa macam ni juga. Antal ghani wa nahnul fuqara. Allah, engkaulah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain daripada-Mu, ya Allah. Engkaulah yang maha kaya, kami semua ni fakir, miskin. Anzil alaina al-ghais. Anzil alaina al-ghaitha. Ya Allah, turunkan ke atas kami hujan. Sekarang ini sudah sampai kepada permintaan anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Maka al-ghais dengan makna al-matar, ingat, al-ghais dengan makna al-matar. Ya Allah, turunlah kepada kami hujan dan jadikan apa yang engkau turunkan itu quwwatan lana, menjadi sumber kekuatan. Maksudnya sumber makanan kita, sumber air yang kita minum, wa balaghan ilahin, dan sampailah kepada waktu yang tertentu. Maknanya lepas pada ni mari masalah lain pula. Tsumma rafa'a yadayhi, Nabi kita sallallahu mengangkat kedua tangan. Nabi kita angkat dua tangan dia. Jadi ini panggil ini doa istisqa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat kedua tangannya. Doa istisqa, dia angkat dua tangan. Falam yazal fir raf'i hatta bada bayadu ibtaihi. Nabi kita berterusan angkat tangan sehingga nampak putih ketiak dia. Sebab apa kena nampak putih? Kenapa? Sebab Nabi kita dia tak pakai baju, dia pakai ridak. Jadi nampak kalau kita pakai baju nampak putih tu, nampak dia baju ketiak cari tu kan. Summa hawwala ila nas, kemudian Nabi kita pusing kepada manusia belakang dia. Maknanya sekarang ni kita beradak gini kan. Tiba-tiba Nabi kita berpaling belakang. Paling belakang macam mana? Mana dia hadap muka dia ke arah kiblat. Menghadap muka dia ke arah kiblat dan membelakangi para makmum di belakang. Membelakangi makmum di mana? Di belakang dia tu makmum, kita tak belakang. Wa qalaba au hawwala rida'u. Nabi kita balik dia punya baju kain dia, ataupun hawal. Hawal maknanya pusing. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, ataupun atas bawah. Itu dia panggil tahwil ar-rida. Wa huwa rafi'un yadayhi. Nabi kita mengangkat tangan dia. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ada lagi lah dalam riwayat hadis lain yang menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan dia ketika berdoa. Selesai dia doa, summa aqbala 'ala nas, kemudian Nabi kita berpusing balik kepada makmum. Wa nazala fa shalla rak'ataini. Nabi kita turun daripada mimbar, dia pun solat 2 rakaat. Itu dia panggil solat sunat apa tu? Solat sunat istisqa. Tanda solat sunat istisqa. Apa makna istisqa? Solat sunat minta hujan. Fa ansya'allahu ta'ala sahabatan. Masya Allah, inilah berkat mustajab doa Nabi. Terus langit yang cerah, terang benderang, tiba-tiba awan datang. Fara'adat wa barakat. Guruh, kilat, selalu. Thumma amtarat biiznillahi ta'ala.
kemudian turun hujan. Falam ya'ti masjidahu hatta salatis suyul. Nabi kita belum sampai balik ke masjid dia. Dekat je. Kita duduk di Babus Salam, nak pergi ke Masjid Ramamah, Masjid Awal, Masjid Musalla tu, saya rasalah dalam 5 minit jalan kaki. Kalau orang laju dah 5 minit sampai lah. Sekejap ya kita pergi. Mana Nabi tak sampai ke masjid dia, salatis suyul, air dah mengalir. Air hujan. Falamma ra'a sur'atuhum ilal kinni dhahika. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat kelang kabut pakat pergi cari payung belaka, hujan ni lebat ni nak cari payung nak berteduh. Nabi kita ketawa, hatta badat nawajizuhu, sehingga nampak gigi taring dia tu. Allahu akbar. Nabi kita senyum tengok, Allah Taala dah kabul kita punya mustajab doa. Masya-Allah tabarakallah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala atas tiada sesuatu itu maha berkuasa. Wa anni abdullahi wa rasuluh. Aku sendiri hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dilalatul hadis. Hadis ini tunjuk kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada sunniyatu salatil istisqa wa kaifiyatu. Hadis ini menjadi sunnah. Kita bila tidak ada hujan, kita kena solat, minta hujan dan cara-caranya. Jadi hadis ini ada satu cara. Sebenarnya cara minta hujan ni ada beberapa cara yang kita akan huraikan dalam 10 pelajaran daripada hadis ini, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Solat istisqa salah satu daripada solat yang kita diarahkan supaya berkumpul. Maknanya melakukan solat secara berjamaah. Apalagi solat jemaah yang dianjurkan, solat 2 hari raya, 2 gerhana, salatul istisqa, lagi solat qiyam Ramadan. Semua itu waridatun fis sunnah. Adapun yang lain-lain itu tidak diperdanakan kerana tidak warid dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat itu secara berjamaah, ramai-ramai. Itu cerita Ibnu Abbas, cerita itu seorang dua spontan saja, menunjukkan ada keharusannya di situ, insya-Allah. Baiklah, perkara yang pertama yang kita akan bincangkan di sini, iaitu siapakah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Siapa Aisyah? Kita dah bincang dalam siri yang lalu tentang Aisyah. Yang pentingnya Aisyah ni ummul mukminin, al-alimah, at-taqiyah, an-naqiyah, seorang isteri Nabi yang alim, yang sangat bertakwa, yang sangat bersih jiwanya. Dan kehormatan dirinya digelari dengan nama Ummu Abdillah, Ibu Abdullah. Sebab dia tak ada anak Aisyah ni, cuma ambil daripada Abdullah ibn Zubair, anak saudara dia. Boleh jadi budak Abdullah bin Zubair ni dibela, selalu duduk rumah Aisyah, jadi orang panggil dia Ummu Abdullah. Masya Allah. Dialah salah seorang isteri Nabi. Bukan salah seorang, dialah seorang isteri Nabi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan anak gadis. Yang lain-lain semuanya sudah janda. Baiklah, cerita Aisyah ni panjang. Cukuplah kita kata kelebihan Aisyah masyhur, wallahu alam. Jadi setengah ulama ni kalau dia tak nak hurai panjang, guru-guru kami contoh dia kata, wa manaqibuha masyhuratun. Peribadi dia, sifat dia sangat masyhur, wallahu alam, dia berhenti setakat tu. Kita berasanya setakat tu juga. Kan? Baik, yang kedua, al-matar, hujan. Apa dia hujan ni? Hujan ni mari mana? Adakah Allah Ta'ala holo mari batang pahit daripada langit, holo jirus kita sini ke macam mana? Maka para ulama mengatakan al-matar dari sudut sainsnya ibaratun an tajammu' bukharul ma'. Jadi air itu yang kumpul lama-lama, dia jadi hujan. Kita kata itu semua untuk kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh bacalah dari sudut sains.
satu-satu awan yang menakung, yang membawa hujan ni, bawa air ni, berapa ribu tan satu-satu tu, bukannya kecil. Allahu Akbar. Tapi angin boleh tolak dia boleh tangkau air begitu je. Yang tak kira lah oksigen tak oksigen dalam bab sainsnya, kita kata itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita dengan hujan hendaklah sentiasa menjadikan dia itu sebagai bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila turun hujan, kita kena kata Allahumma sayyiban nafi'an. Ikut belakang. Bila turun hujan, kita kata apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang menurun, yang diturun ini bermanfaat untuk kami. Doakan. Ya Allah, jadikan hujan bermanfaat. Kalau kita nak bercakap, kita kata mutirna bifadlillah. Kita telah dihujani dengan limpah kurnia Allah, bukan dengan sebab tu, bukan dengan sebab Tok Bomo panggil, bukan dengan sebab katak panggil hujan. Lah. Ni ada setengah orang ni punya katak dia, tu katak dia panggil hujan tu. Memanglah kerja katak dah duduk apa ni ong dia tu kan. Tetapi kita bagi orang mukmin, kita kata mutirna bifadlillah. Allah Ta'ala hujan ini dengan limpah kurnia Allah. Kita jangan duduk sandar ke bintang sana, jangan sandarkan di Bomo sana, jangan. Kita kata itu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Hujan turun, sayyiban nafi'ah. Selepas turun, kita kata mutirna bifadlillah. Alhamdulillah. Fiqh hujan ni sangat panjang. Tuan-tuan boleh tengok salah satu daripada khutbah saya, siri-siri yang lepas. Tengok dalam YouTube, cari khutbah tentang hujan. Hikmah dan hukumnya. Kita dah hurai panjang tentang perkara hujan ini. Baiklah para jemaah sekalian. Kemudian dari sudut hujannya, ada kalanya hujan tak turun. Kenapa hujan tak turun? Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis ini diriwayat oleh Ibnu Umar, dikeluar oleh Baihaqi dan lain-lain. Tajuk dia, tuan-tuan tengok dalam YouTube lah, tengok dalam Facebook Darut Taibah pun ada. Saya dah huraikan satu tajuk, 5 sebab mengundang 5 perkara. 5 sebab mengundang 5 perkara. Hadis tentang apa yang Nabi kita sallallahu sampaikan nasihat kepada muhajirin. Nabi yang pertama, Nabi kata tidak berlakunya zina, fahisyah secara terang-terangan ini. Macam sekarang lah, perzinaan, LGBT lah, apa benda mungkar ini. Maka akan datangnya bala penyakit, ta'un, penyakit yang Nabi sebut ta'un, dan penyakit-penyakit yang belum ada apa ni. Saya tambah di sini, mungkin juga COVID ini termasuk dalam, COVID-19 ini termasuk dalam bala ini juga. Sebab Nabi kata at-ta'un wal auja', ta'un dan penyakit-penyakit termasuklah ini. Puncanya mari daripada puak-puak LGBT, mari daripada puak pelacur, mari daripada puak ahli-ahli maksiat yang tak mau berhenti ni. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila mereka mengurangkan sukata dan timbangan, maka ketika itu berlakunya kemarau. Berlakunya kemarau dan susah hidup. Harga mahal, barang bahan mahal, kerajaan pun menekan dengan mengambil cukai dan macam-macam berlaku. Yang ketiga, apabila masyarakat tidak membayar zakat harta mereka, maka hujan tidak turun dari langit. Hujan tak turun. Yang tadi kemarau kan, yang ni hujan tak turun. Maknanya kalau turun hujan pun hujan yang membawa banjir, bukan bawa rahmat, wal-iyazubillah. Yang keempat, kalau mereka apabila masyarakat ini tidak menunaikan janji dia dengan Allah dan janji dengan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan hantar mari musuh yang akan mengambil kebaikan yang ada dalam negeri ini. Dan yang kelima, apabila pemimpin umat Islam tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang negara, maka ketika itu akan berlakulah perbalahan sama-sama sendiri. Kita kata wal-iyazubillah. Hari ini bak kelahi sama sendiri, kuat ke tak kuat? Memang kuat kan. Jadi kita nak kata apa? Balas sama sendiri itu sudah dikira satu perbuatan yang cukup berbahaya. Balas sama dia. Baiklah, yang ketiga,
Semua urusan dunia ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita kesempitan hidup, apa saja masyakkah yang terjadi, kita kena pergi mencari rahmat Allah Azza wa Jalla dengan kita melakukan salat, bertaubat, beristighfar, dan sentiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan buat benda-benda pelik. Kita ni kadang-kadang tak apa, kemarau, kita buat yang hujan, dia panggil hujan tiruan, kan? Hujan tiruan. Kita boleh keluarkan macam, kalau orang geng-geng konspirasi hari ni dia panggil puak-puak Dajjal ni. Dajjal boleh menjelma, turunkan hujan, kita tembak awan jadi hujan. Adakah itu Dajjal? Kita kata jangan duduk buat benda pelik-pelik lah, kan? Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mana? Dengan cara kita tadarru' ila Allah, kita bertaubat. Sebagaimana satu masa berlakunya kemarau di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Umar panggil orang istisqa, minta hujan. Di dalam doa Umar tak sebut minta hujan. Umar duduk suruh istighfar, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Tak minta hujan. Lepas solat orang tanya Umar, kita ni mari nak minta hujan, yang kau tak minta kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Haza fiqhu Umar. Ini menunjukkan betapa tingginya fiqh Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Umar kata apa? Aku tahu di mana kunci hujan tu duduk di mana. Allahu Akbar. Umar kata, kunci tak turun hujan ni sebab maksiat, dosa, mungkar. Maka kita kunci nak turun hujan, istighfar, taubat, tadarru' ila Allah, memohon pada Allah Ta'ala. Semuanya kita dah buat. Kita dah istighfar, kita dah taubat, kita mohon pada Allah Ta'ala. InsyaAllah tak lama kejap tu turun hujan. Masya Allah. Baiklah. Yang keempat, para jemaah sekalian, Nabi SAW minta supaya keluar semua sekali. Keluar belakang, kan? Keluar pada hari yang dijanjikan. Pada pukul sekian kita keluar di tempat nak salat, dalam keadaan khusyuk, tawadhu, dalam keadaan merendah diri, mutabazzilan, mutakhassyian. Itu dalam lafaz hadis kata Nabi kita keluar dalam keadaan mutabazzilan, mutakhassyian. Mana dengan pakaian yang biasa, jangan duk pakai baju comel-comel, kok lawa-lawa, bergosok tali lah. Kita pergi biasa, orang panggil dalam keadaan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita SAW ajar kepada kita supaya menambahkan kekhusyukan itu dengan cara mana? Dengan cara tukarnya. Ridak yang kita pakai ni, kita pusing. Pusing sana, pusing sini. Mungkin zaman kita ini orang pakai baju kan. Kalau kita nak, kita pakai jaket kat luar. Kalau orang Arab senang, dia pakai mislah. Mislah tu kan, syekh Arab tu, mudah tu. Waktu nak doa agak, dia ambil mislah dia pusing atas bawah, kiri kanan. Jadi kita pun kita pakailah kain selimut ke apa benda, ridak. Waktu nak doa kita pusing ridak kita ni, alhamdulillah itu lebih baik, lebih senang. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Maka di perkara yang kelima yang kita kena lakukan ketika ini, beberapa perkara. Yang pertama, kita tengok waktu nak keluar, biasanya pagi. Setakat yang ana duduk di Madinah, sampai hari ni pun kita akan solat selepas syuruk. Maknanya kalau syuruk pukul 7, dalam 7.15, 7.30 kita solat. Dan kerajaan pihak akan mengisytiharkan awal-awal lagi salatul istisqa yaum Isnin atau hari Khamis. Biasa dibuat 2 hari ni sebab hari Isnin itu kita keluar dalam keadaan kita berpuasa. Hari Khamis pun kita puasa juga. Dan kita puasa dulu, belum pada tu lagi sehari 2 puasa. Dalam keadaan kita keluar bertobat supaya nak suruh nampak kita keluar dalam keadaan sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Kemudian kita kena keluar semua. Kalau boleh hayawan pun dibawa sekali. Masya-Allah, tabarakallah. Bawa belakang. Bawa anak-anak, bawa hayawan. Hayawan ni dia kan dalam hadis tadi Nabi kata apa? Hadis yang panjang tadi, laulal bahaim lam tumtaru. Tengok Nabi kata,
oleh kerana kamu ni buat maksiat, orang yang tak keluar zakat ni hampir Allah Taala tahan hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalau tidak kerana hayawan nak air, Allah kata aku tak turunkan hujan sebab kamu derhaka. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita kena buat. Dan pemimpin utama negara yang Islam kena keluar. Dia duduk depan sekali. Keluar. Maka imam hendaklah dia khutbah, menyampaikan tazkirah, minta orang semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat daripada maksiat dan mungkar. Mintalah dengan Allah, Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita salat 2 rakaat, nama dia salat istisqa, salat minta hujan. Baik, perkara yang keenam, berapa jenis minta hujan? Yang pertama, seperti yang dalam hadis ini, iaitu hadis imam mengerahkan semua rakyat, dijanjikan tempat sekian, pada saat sekian, pada hari sekian untuk kita salat. Itu yang pertama. Yang kedua, simple aja. Tengah-tengah kita duduk khutbah, Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba datang Arabi mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal, harta dah kering habis dah, anak-beranak kita sudah kelaparan, fad'ullah lana, minta doa. Maka Nabi berdoa tengah khutbah, tengah doa. Maka pada saat itu, belum keluar daripada masjid, nazalal matar, hujan dah turun. Masya Allah, tabarakallah. Itu panjanglah cerita, anak tak nak urai panjang dah. Cuma yang ketiga, kita boleh berdoa mana-mana je lah. Lepas solat fardu contohnya, kita berdoa. Cuma kalau dalam khutbah, untuk kita khutbah biasa, kita tak angkat tangan waktu doa. Imam khatib pun tak angkat tangan, cuma dia isyarat dengan jari gini je. Tapi untuk istisqa lah, angkat tangan sampai nampak ketiak mana tinggi gini. Baiklah, itu 3 cara gambaran istisqa. Perkara yang ketujuh, iaitu elok kita keluar dalam keadaan khusyuk, dan kita bawa kalau boleh bawa semua. Kanak-kanak pun bawa, biarnya menangis, nampak dia kehausan. Orang tua pun kena bawa. Jadi kita pergi semua sekali, menunjukkan bahawa bukan orang tua, orang kuat je nak minum air. Yang lemah ni pun nak minum air juga. Hayawan pun nak juga. Bahkan kanak-kanak biar dia menangis di situ. Yang tangisan kanak-kanak itu menunjukkan dia tadarra', dia sedang berhajat kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang dikehendaki. Yang ke-8, seelok sangatnya kita kena kerahkan orang-orang saleh, orang yang baik-baik, biar mereka ini hadir bersama di dalam tempat kita solat. Jangan duk main VIP, tak ada VIP lah gitu. Semua orang pergi, kan? Maka contohnya Sayyidina Umar, dia bawa Al-Abbas. Abbas ni pak saudara Nabi. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, dulu kami minta Nabi yang berdoa, sekarang ni kita minta Abbas. Maka turunlah hujan. Abbas, di antara doa Abbas kata apa? Allahumma innu la yanzilu bala'un illa bi zambin wa la yukshafu illa bi taubatin. Ya Allah, tidak turunnya bala ni kecuali dengan sebab dosa, dan tidak terangkatnya bala dengan taubat. Maka hari ni kami berkumpul di sini, doa dipanjanglah. Yang penting kita nak minta supaya fasqinal ghais, turunlah hujan, berilah kepada kami hujan. Jadi alhamdulillah, yang ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam iza da'a fi salat istisqa balak. Doa istisqa Nabi kita angkat tangan sungguh-sungguh. Jadi gini, para jemaah sekalian, untuk ilmu berdoa ni, kalau kita tak munajat, doa-doa biasa dia panggil isti'taf, kita letak tangan gini. Dia kata kal isti'taf, macam orang minta benda. Kita pergi minta dengan orang, pak cik, bagi saya, kita minta gini ke gini, hollow tangan. Sampai muka kawan ni lah, kita minta gini. Kita pun kalau kita doa biasa, doa lepas solat ke, doa kita minta angkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada aku. Tetapi kalau kita bermunajat, berdoa yang ilhah, yang sangat-sangat memerlukan ini, maka kita kena angkat. Macam doa istisqa, doa dalam peperangan ketika sangat terdesak,
malam peperangan Badar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermunajat, angkat tangan dia sampai begini, sampai begitu. Sehingga jatuh ridak dia di atas bahu. Sayyidina Abu Bakar pegang, ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak. Ya Rasulullah, cukuplah. Allah Ta'ala akan tolong kita. Itu dipanggil cara. Tapi kalau kita doa biasa, cuma timbul lagi masalah ni. Kan ada orang kata kalau kita nak tolak bala tu balik tangan. Ada ke maksudnya balik doa gini, Allahumma dfa'anna, ya Allah tolak. Jadi kita tolak gini. Jadi kata para ulama, ada perbincangan di sini, panjang saya huraikan tajuk ni dalam syarah kita kepada kita Al-Mu'tamad dalam bab inilah. Maka ulama katakan oleh kan Nabi kita angkat tinggi gini, seolah-olah macam dia minta dengan belakang, gitu. Gitu, tinggi. Wallahu alam, ada masalah perbincangan lah tentang tolak ni. Kita terus gitulah. Baiklah, yang terakhir perbincangan kita, ada beberapa perkara yang patut kita ambil perhatian, iaitulah kita tak semesti hari apa kita nak. Yang penting kita ada kelapangan, kita buat. Yang kedua, kita boleh baca al-jahar. Macam solat Jumaat itu, sunat kita baca Al-Fatihah, Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Fatihah, hal ata, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian kita berkhutbah. Jadi ada dua pilihan. Sama ada kita khutbah dulu, baru kita salat macam hadis tadi, ataupun kita salat dulu, kemudian kita khutbah, pun boleh juga seperti solat hari raya. Dia ada dua cara. Kal Jumaah atau kal Eid. Jadi dia ada kelonggaran di sini, ada luas. Kita kalau macam Jumaat, mana khutbah dulu. Hadis Aisyah tadi khutbah dulu kan. Ataupun kal Eid seperti raya, solat dulu baru khutbah pun boleh. Kemudian kita boleh tukar pusing kita punya pakaian. Selimut kita, ridak kita, baju kita boleh terbalik tengah-tengah khutbah waktu nak doa, ataupun selepas daripada itu boleh belaka. Yang seterusnya, tidak ada azan dan tidak ada iqamat dalam solat istisqa. Andainya kali pertama tak turun hujan, sekali lagi sampai turun hujan. Contohnya, kita nak solat istisqa pagi Khamis, kan? Malam tu hujan turun, teruskanlah solat sebagai tanda syukur sebab kita sudah iklan nak berkumpul. Alhamdulillah, tak payah kata cancel, tak payah cancel. Jadi ana waktu di Madinah banyak kali lah kita nak pergi solat istisqa tu, malam tu dah hujan. Ingat ke tak jadi esok? Syekh kata lah, nusalli. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, inilah kita kena ingat, kena sedar kesimpulan kitanya, hujan itu tak turun dengan sebab dosa dan maksiat kita, ataupun hujan turun tidak membawa rahmat, membawa bala bencana, tenggelam sana sini juga dengan sebab rahmat. Marilah sama-sama kita tadarru' ila Allah, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan berdoa supaya Allah Ta'ala sirami hati kita dengan cahaya iman. Allah Ta'ala sirami negeri kita dengan hujan rahmat, insya-Allah. Tamatlah perbincangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.